الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan guru, puan-puan guru, muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran kerana diberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, dan daripadanya kita susun dan usahakan kualiti amalan dan persembahan ibadah yang berterusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sepotong hadis sahih dalam riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Hendakkah kamu semua aku tunjukkan kepada kamu perkara yang akan dapat menghapuskan dan menghilangkan segala rekod kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kamu yang silam. Dalam masa yang sama, ia akan meningkatkan darjat kedudukan martabatmu di sisi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka semua menjawab dan berkata, bahkan memang kami mahu. Tunjukkanlah kepada kami, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara ataupun amalan yang boleh menghapuskan dosa kami yang terdahulu dan meningkatkan darjat kedudukan kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, qala isbaghul wudu'i 'alal makarih. Hendaklah kamu meratakan dan mengenakan anggota badan kamu dengan wudu', yakni berwuduklah ketika dalam keadaan makruh, dalam keadaan kamu tidak berapa gemar, ataupun dalam keadaan kamu rasa tidak perlu. Subhanallah, kaedah fiqh kita, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Suatu perkara yang wajib itu dia tidak akan terlaksana dan sempurna melainkan kena buat suatu perkara terlebih dahulu, maka perkara yang itu akan menjadi wajib. Wudu ini bukannya wajib, namun untuk memastikan kesahan salat kita, memegang mushaf dan sebagainya, maka memerlukan untuk berwudu. Wudu itu jadi wajib. Kebiasaannya kita apabila berwudu bersebab, antaranya memang dah masuk waktu salat dan kita berniat untuk melaksanakan ibadah salat, atau hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang mushaf Al-Quran, atau kita rasakan wuduk kita ini menambahkan ibadah yang bersifat nawafil, nafilah, ziyadah, ataupun kita biasa panggil dengan amalan-amalan sunat. Namun yang dimaksudkan dengan al-makarih di sini, kesungguhan dan kesudian diri kita untuk mengambil air sembahyang ataupun berwudu pada ketika yang kita rasa tak perlu
ataupun tak mahu ataupun tak minat untuk berwuduk. Contoh, dah pakai dah baju lengan panjang dengan kafling dan sebagainya, rambut dah sikat kemas, dah dirapikan dengan gel dan sebagainya. Wanita yang mungkin telah pun meletakkan makeup dan peralatan untuk wajahnya, dah berpakaian indah nak keluar, rasa macam tak suka nak sensingkan semula lengan ataupun kasut kaki dan sebagainya, buka stoking semula hanya semata-mata untuk berwuduk. Suasana-suasana yang kita rasa leceh lah, pada ketika itu subhanallah, kalau dibuat, kalau berwuduk, ianya akan menghapuskan dosa, malah meningkatkan darjat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan para ulama hadis bila mentafsirkan hadis ini, mereka merujuk kepada asna'us syiddah, saat dan masa di mana sukar dan susah, leceh dan payah untuk berwuduk. Ada juga yang merujuk kepada mausimus syita, musim sejuk. Subhanallah, bagi orang yang pernah rasa musim sejuk bagaimana, kemudian di kediaman tempat dia duduk itu pula tidak ada pemanas air, maka dengan air yang sejuk itu amat-amat dirasakan berat untuk berwuduk. Kita mungkin tidak rasa musim sejuk di sini, tetapi ada banyak ruang dan keadaan kita merasakan bahawa tak ada peluang dan tak ada sebab untuk aku berwuduk. Ketika mana kita rasa sedemikian, subhanallah, Nabi ajarkan kita, amalkanlah dengan berwuduk. Ianya insya-Allah nampak simple, tetapi dia menghapuskan dosa dan meningkatkan darjat, bukan di sisi manusia tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, kata Nabi, wa kasratul khuta ilal masajid, dengan kamu memperbanyakkan langkah untuk pergi ke masjid, menghadiri surau, madrasah, masjid, rumah Allah. Dan perkataan khuta memang daripada sudut bahasa Arab komunikasinya membawa makna langkah, tetapi apa juga bentuk pengangkutan yang kita guna pakai, sama ada motosikal ataupun basikal, kereta dan sebagainya, yang membawa kita ke rumah Allah dan memperbanyakkan pengulangan kita datang ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita rasa seronok, hati kita rasa susah nak tinggalkan masjid, rasa kalau tak pergi itu terkilan dan sebagainya, maka amalan ini amalan yang akan dapat menghapuskan dosa serta meningkatkan darjat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Perkataan khuta, kalau ikut kata dasar ataupun kata akarnya bahasa Arab, iaitu khat. Anak kita yang kita hantar ke sekolah agama belajar tentang ilmu penulisan yang dipanggil sebagai khat, khata. Dan perkataan khat ini makna asalnya adalah garis. Garis-garis yang disusun, maka dia menjadi kalimah ataupun huruf dan membentuk ayat dan seterusnya. Maka garis ini dalam perjalanan ke masjid adalah laluan kita. Apa juga cara yang kita guna pakai, hatta kalau kita tumpang kenderaan orang lain pun untuk datang ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang beri tumpang, yang menumpang juga akan beroleh pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rajin-rajinkan, biasa-biasakan diri untuk menyantuni rumah Allah, maka ia akan menghapuskan dosa dan meningkatkan darjat. Itu janji Nabi. Dan yang ketiganya, kata Nabi, adalah wantidharis salati ba'das salati. Bila kamu ada rasa untuk menanti-nanti dan menunggu-nunggu masuknya waktu solat akan datang, solat yang seterusnya selepas kamu menyelesaikan dan menyempurnakan kefarduan solat yang sekarang. Contohnya maghrib, kita menunggu-nunggu untuk masuknya waktu isya. Tujuannya adalah untuk pertama dapat solat di awal waktu,
dan yang keduanya boleh juga menjadikan diri kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita pada bulan yang lalu berkaitan tentang asas-asas dan prinsip-prinsip kekeluargaan berdasarkan kepada dalil-dalil Al-Quranul Karim dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam Al-Quran, sila rujuk dalam surah Az-Zariyat. Lihat dalam surah Az-Zariyat pada ayat yang ke-49. Boleh rujuk di handphone, boleh rujuk di mushaf Al-Quran dan sebagainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 49 yang bermaksud, dan daripada tiap-tiap sesuatu yang ada, sama ada dilihat atau tidak dapat dilihat oleh manusia, yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, kami iaitu Allah telah menciptakannya dalam bentuk zaujaini, berpasang-pasangan. Dan tujuannya la'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan bila kamu faham tentang konsep pasangan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, akan menjadikan kamu orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkataan zai waw jim zaujun di dalam bahasa Arab ramai orang hafal dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-35, kisah berkenaan tentang Nabi Adam alaihi salam yang dipelawa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dan mendiami syurga bersama dengan pasangannya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Dan kami berkata, wahai Adam, masuklah kamu dan pasanganmu, yakni isterimu Hawa, ke dalam syurga. Lalu pada ayat ini diulangi lagi perkataan zauj yang bermakna pasangan. Di dalam Al-Quranul Karim, daripada kiraan Kufiyin sebanyak 6,236 ayat, 83 kali perkataan pasangan ataupun zauj ini, sama ada membawa makna pasangan ataupun isteri dan sebagainya, diulang sebanyak 83 kali, di mana hanya 5 kali sahaja yang disebutkan perkataan zauj ataupun isteri, pasangan ini dalam bentuk fi'il ataupun perbuatan, artinya adanya pergerakan, peranan, fungsi dan sebagainya, dan selebihnya 77 kali adalah dalam bentuk kata nama, menunjukkan betapa besarnya penghormatan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada setiap anak Adam, penghormatan dan juga kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pasangan, kepada anak-anak Adam. Lantas kalau Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaan yang sedemikian, mengapa kita yang menjadi pasangan, kita dengan pasangan kita, sama ada suami kepada isteri ataupun isteri kepada suami, tidak mengamalkan penghormatan dan kemuliaan kepada pasangan? Kerana ini adalah merupakan asas kepada pembinaan keluarga. Belum cerita lagi berkaitan tentang anak-anak yang berderet mungkin, ataupun dengan cucu-cucu dan sebagainya. Perkataan zauj ataupun pasangan terlalu banyak diulang di dalam Al-Quranul Karim, dan dia membawa ada 3 makna besar perkataan zauj ataupun pasangan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama disebutkan sebagai yadullu ala muqaranati syai' li syai'in. Dia menunjukkan adanya perbandingan di antara satu perkara dengan satu perkara yang lain.
Maksudnya di sini, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mencipta pasangan kita itu daripada jenis makhluk yang sama. Artinya manusia dengan manusia, haiwan begitulah. Malah pokok dan anak pokok pun ada istilah dikawinkan dan sebagainya. Dan kemudian daripada situ kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 49 ini tentang pasangan. Allah menggunakan kalimah khalaqna, kha lam qaf. Khalaqa di dalam bahasa Arab bermakna cipta. Dan cipta di sini artinya Allah mencipta sesuatu daripada tiada kepada ada. Dan banyak lagi dalam tempat-tempat yang lain, antara 83 tempat dalam Al-Quran itu, bila sebut tentang pasangan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan satu lagi kata kerja, perkataan yang lain, iaitu ja'ala, jim, ain, lam. Kita akan lihat ayat itu selepas daripada ini. Ada beza di antara masa dan tempat. Bila Allah gunakan perkataan khalaqa, maknanya mencipta untuk kamu pasangan, dan Allah sebut perkataan ja'ala pada sebahagian tempat, artinya menjadikan untuk kamu pasangan. Subhanallah, tidak ada sebarang kekurangan atau kesilapan ataupun tersasar makna-makna perkataan yang ada dalam Al-Quran. Tinggal lagi kita yang perlu berusaha untuk tadabbur, untuk fahami dan menghayati di manakah ruang untuk kita ambil pengajaran. Dia menunjukkan satunya perbandingan antara satu dengan lain. Kerana itu di dalam Islam tidak dibenarkan perkahwinan sejenis. Tidak dibenarkan lelaki dengan lelaki, haram antara wanita dengan wanita. Ini adalah merupakan pendidikan yang asas yang kita sebagai ibu dan bapa, sebagai atuk dan tok wan, untuk mengajar anak-anak dan cucu-cucu agar mereka nampak bahawa adanya perbezaan, adanya perbandingan beza antara dia sebagai lelaki dengan adik perempuannya atau dengan sepupunya yang berlainan jantina. Dari sudut pemakaian bajunya, dari sudut rambutnya, kesemuanya mesti boleh dibezakan. Kalau sekiranya dalam sesebuah keluarga, maka ada anak-anak dan anak-anak ini dipelihara, dididik, dibesarkan sehingga kan tak nampak beza yang ni lelaki ke perempuan. Nampak lelaki tetapi dengan cara pakaiannya, dengan gaya rambutnya seakan ia menyamai perempuan. Maka ini akan memberikan maklumat yang tersasar pada anak tadi, khususnya dalam dia nak membina diri dia menjadi anak yang soleh ataupun anak yang solehah. Yang kedua, perkataan zauj ataupun pasangan, isteri ataupun suami di dalam Al-Quranul Karim, sepanjang banyak ayat tadi, dia mempunyai makna dan peranan yang kedua, iaitu la yastaghni ahaduhuma 'alal akhar. Ada dua makna di sini. Yang pertama, dua pasangan daripada jenis yang sama tapi berlainan jantina, artinya manusia, lelaki dan wanita. Maksudnya adalah lelaki tadi tidak boleh eksploitasi dan mengambil kesempatan di atas wanita, ataupun wanita sebagai pasangan tidak boleh mengambil kesempatan ataupun memperdaya pasangannya, iaitu lelaki yang mungkin naif dalam beberapa perkara. Yang kedua, dilarang untuk menzalimi di antara satu sama lain. Dan ini kalau difahami, subhanallah, hanya menerusi ayat yang ringkas sebegini akan memberikan dapatan yang cukup besar dalam diri kita bila kita bicara tentang prinsip kekeluargaan di dalam Islam. Ramai setiap hari kita lihat, alhamdulillah, istilahnya masjid dibina, pernikahan, perkahwinan dan sebagainya di mana-mana. Namun alangkah indahnya
kalau sekiranya mereka ini mendirikan rumah tangga dan kemudian beralaskan kepada pengetahuan yang sentiasa ditingkatkan tentang kefungsian, tentang peranan dan tanggungjawab sebagai pasangan. Sedikit pengalaman saya dahulu bertugas di Kedutaan Malaysia luar negara yang terlibat dalam urusan pendaftaran, perkahwinan, perceraian dan rujuk rakyat Malaysia yang berada di luar negara. 1001 jenis isu, kes dan ragam, samalah seperti mana yang kita alami di sini. Dan dalam dapatan yang ada, subhanallah, ia adalah suatu yang sangat-sangat menggerunkan datanya, dan kesemuanya sebenarnya berbalik kepada faktor yang asas, iaitu apabila salah seorang atau kedua-dua pasangan ini tidak mempunyai kefahaman yang kukuh ataupun sekurang-kurangnya maklumat yang cukup berkaitan tentang bagaimanakah peranan yang sepatutnya mereka laksanakan, sama ada sebagai pasangan suami ataupun pasangan itu adalah sebagai isteri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pasangan juga di dalam Al-Quranul Karim maknanya yang ketiga merujuk kepada makna nazir. Artinya macam masjid kita ada istilah nazir, jawatan itu. Dia menggunakan dengan huruf dha tu. Dha, huruf zal, nazir membawa makna lain. Yang dimaksudkan pada fikir saya di Masjid Surau kalau ada jawatan nazir itu dengan huruf dha, nun, dha, ya, ra. Artinya yang mengawasi, yang memerhati, yang akses, menilai dan juga yang mengurus tadbir. Lantas fungsi pasangan ini adalah untuk mengurus tadbir pasangan yang seorang lagi. Kerana itu dalam urus tadbir ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah, hubungan di antara pasangan yang asas iaitu suami dan isteri, ianya Allah Subhanahu wa taala gunakan dengan contoh perlambangan libasan. Perkataan libasan membawa makna pakaian ataupun kain, material yang menutupi badan. Firman Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu wanita-wanita, isteri-isteri adalah pakaian kepada kamu wahai suami, dan kamu wahai suami adalah merupakan pakaian kepada isteri kamu. Dalam banyak-banyak contoh Allah Subhanahu wa taala memilih untuk menggunakan perbandingan dan perumpamaan pakaian, dan sebenarnya subhanallah dia memiliki terlalu banyak sebab. Antaranya secara ringkas, yang pertama, semua manusia yang waras fikirannya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mesti memerlukan pakaian. Padanya pakaian itu wajib. Sama ada dia di luar rumah ataupun dia dalam rumah, sama ada dia bersama dengan orang lain ataupun dia berseorangan, ia adalah merupakan isu muruah ataupun maruah bagi diri dia. Yang waras akal fikiran dan yang beriman kepada Allah, pertimbangannya begitu, dia memerlukan pakaian. Lantas bila Allah kata suami ini pakaian kepada isteri, isteri pakaian kepada suami, asas pertamanya adalah tak kira suami itu kerja apa, jawatannya dan bagaimana social status isterinya, mungkin tinggi kedudukan hierarkinya di mana-mana jabatan dan agensi, fungsi pertama mereka adalah isteri dia mesti rasakan dan yakini bahawa dia memerlukan suami. Dan suami itu kena yakin walaupun dia mampu untuk buat apa saja, dia ini kena ada rasa bahawa dia memang memerlukan isterinya, seperti mana manusia yang beriman kepada Allah yang sentiasa setiap masa memerlukan pakaian, kerana pasangan itu adalah pakaian. Kedua, fungsi pakaian ini di dalam Al-Quranul Karim diberikan perbandingan. Pakaian ini berfungsi, satu daripadanya adalah untuk sitrul aurah, menutup dan menabir
perkara-perkara yang kita tak suka orang lain lihat ada pada diri kita. Benda-benda yang ada pada anggota badan kita yang kita tak gemar, kita benci kalau orang lain yang tidak sepatutnya melihatnya. Ini yang biasa digunakan dengan perkataan aib, keaiban, malu dan sebagainya. Dan daripada situ para ulama dasarkan kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga dapatan dalil ayat Al-Quranul Karim meletakkan had untuk aurat lelaki dan wanita bagaimana. Tapi fungsi asalnya adalah untuk menutup apa-apa keaiban, kekurangan yang kalau orang lain lihat, kalau orang lain tahu, mungkin orang lain akan mengata, mungkin orang lain, masyarakat sekeliling akan ketawa ataupun akan mencaci, merendahkan dan sebagainya. Lantas suami ini walaupun mungkin pendapatannya itu rendah, bila dia berfungsi sebagai pakaian untuk menutup daripada pandangan orang lain segala kekurangan yang ada pada isterinya, subhanallah, ini adalah pasangan yang hebat. Bagi mana-mana wanita yang menjadi isteri, fungsinya dia menutup segala bentuk kekurangan. Dia tak cerita menjaja tentang kekurangan ataupun kedaifan suaminya, melainkan pada perkara-perkara yang melibatkan hak manusia, keselamatan dan sebagainya, maka dia adalah merupakan pasangan yang hebat. Ketiga, Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ini menyatakan bahawa pasangan itu adalah merupakan pakaian, kerana pakaian ini sifatnya ataupun satu daripada banyak peranannya adalah untuk menyerlahkan lagi keterampilan si pemakai. Contoh, kalau tanya dalam bidang fashion, orang yang pakar tentang fashion, orang yang tinggi contohnya, dia tidak sesuai untuk pakai kalau lelaki baju yang tak ada collar, kerana kalau sekiranya begitu dia akan nampak macam jinjang sangat lehernya. Orang yang kurus, dia tak sesuai kalau pakai baju kemeja. Ini ahli fashion yang cakap pada saya lah ya. Nanti orang kata saya ini pakar fashion pula. Kita baca, kita dengar pandangan pakar dalam bidang tersebut. Kalau orang kurus, bila pakai baju kemeja, dia tidak boleh pakai baju yang stripe ataupun jalurnya itu terlalu kecil. Kerana kalau dia pakai begitu akan lebih menampakkan yang dia ini memang sangat kurus ataupun tak cantik posture badan itu. Bagi orang yang agak sifatnya Allah Subhanahu wa taala kurniakan dia broadband sedikit, dia tidak boleh untuk pakai pada orang fashion. Kalau lelaki, wanita jangan ceritalah. Kalau cerita fashion wanita pukul 12 tak habis. Ini cerita lelaki sahaja. Maklum kita pun tak pandai fashion wanita. Kalau dia itu orang yang broadband, dia tidak boleh pakai baju yang petak-petaknya itu besar. Kerana kalau dipakai yang besar, kata orang fashion, akan menampakkan lebih lagi kapasiti gigabyte broadbandnya itu. Daripada 100 kbs mungkin jadi 500 kilobyte dan sebagainya. Orang yang kulitnya itu, kata orang Jerman, ada ireng-ireng sikit. Yang ireng tu, dia tidak boleh pakai pakaian yang terang sangat, yang striking ataupun yang lebih gelap, kerana itu tidak akan dapat menyerlahkan dirinya. Lantas kita lihat rumah kita, tengok macam mana mereka pilih tudung. Subhanallah, hanya orang-orang yang sabar sahaja yang mampu untuk memahami macam mana, bagaimana, kenapa kenduri tu nak perginya daripada rumah kita, kenduri kahwin 10 minit je, tetapi jadi sejam, kerana memastikan penampilan itu berdasarkan pada pakaian. Tudung dengan brooch dah matching dah, tapi oleh kerana brooch itu tidak matching dengan handbag, semua tukar balik semula, ambil yang warna lain.
Jangan kata yang wanita, lelaki juga ramai yang sedemikian. Lalu fungsi pakaian adalah untuk menyerlahkan penampilan. Yang memilih nak pakai jubah malam ni, subhanallah, ramai. Pilih pakai seluar, yang memakai baju kemeja. Kesemuanya ini fungsinya itu adalah untuk menyerlahkan. Lantas kalau suami itu berfungsi sebagai pakaian, tujuan dia ini dapat isteri yang sebegini, tetapi dia boleh menyerlahkan lagi martabat dan darjat isterinya. Tak payahlah di sisi manusia, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga dengan isteri kepada suaminya. Subhanallah, pemilihan perbandingan dan contoh-contoh yang ada dengan kalimah dalam Al-Quranul Karim memiliki makna yang cukup besar. Keduanya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pandangan Islam tentang prinsip kekeluargaan ini, yang pertamanya adalah keluarga adalah merupakan asas kepada masyarakat yang besar. Kita katakan di kawasan KD Kota Damansara ini ada dah sampai mungkin 5,000 unit pintu rumah lah dan sebagainya. Contoh, semuanya itu bermula dengan keluarga, kuat ataupun tidak. Kalau ianya makin banyak keluarga dan institusi yang rapuh, maka jumlah yang besar itu juga tidak akan dapat memberikan impak yang positif kepada masyarakat. Sila rujuk dalam Al-Quranul Karim, lihat dalam surah An-Nahli pada ayat yang ke-72. An-Nahli maknanya lebah. Ayat yang ke-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kamu daripada jenis diri kamu sendiri pasangan-pasangan. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan. Dan dia, iaitu Allah, menjadikan untuk kamu daripada pasangan-pasangan kamu anak pinak dan cucu cicit. Wa razaqakum minat thayyibat. Dan dia, iaitu Allah, memberikan kamu rezeki daripada perkara-perkara dan jenis-jenis yang baik-baik dan yang elok-elok. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Adakah dah Allah bagi 3 nikmat besar dalam ayat ini, masih lagikah kamu ini nak memenangkan yang batil dan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang 3 nikmat. Yang pertama, Allah carikan untuk kita pasangan daripada jenis kita sendiri. Dan yang kedua, komunikasi kita, hubungan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah cambahkan pula rezeki. Tadi dah dapat pasangan sebagai rezeki, tengok rezeki orang lah. Ada orang pasangan, ada pasangan lagi. Yang depan saya ni tak tahulah. Allah tambah pula rezeki yang kedua, iaitu daripada pasangan itu bercambah pula kepada dapat anak-anak, dapat cucu. Subhanallah. Tolong doakan untuk saya dan juga keluarga saya. Baru seminggu yang lepas, alhamdulillah, anak saya dan menantu saya yang sulung tu melahirkan anak. Alhamdulillah. So dah jadi atuk dah ni dah. Subhanallah. Sekejap sahaja rasa muda dah jadi atuk. Tak mau atuk lah, panggil datuk lah kot ya. Datuk dengan datin. Alhamdulillah, apapun, ia adalah merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bila dah ada pasangan yang baik, Allah berikan anak-anak, Allah berikan cucu-cucu, Allah juga berikan kepada kita dalam kehidupan segala at-tayyibat, perkara-perkara yang baik, benda-benda yang elok, sama ada daripada sudut kediaman ataupun daripada sudut al-markab, kenderaan, ataupun daripada sudut kesihatan dan juga pelbagai bentuk rezeki yang lain. Lalu Allah gunakan dalam ayat An-Nahli 72 ini ayat dalam bentuk istifham, iaitu
afabil batili yu'minun, adakah kamu masih lagi nak beriman percaya dengan perkara yang batil? Adakah kamu masih lagi nak begitu? Wa bi ni'matillahi hum yakfurun, adakah kamu masih lagi nak kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Seakan ini adalah merupakan pertanyaan ataupun istifham. Subhanallah, ini juga satu bidang yang besar di dalam tadabbur Al-Quran, iaitu dipanggil sebagai khitab Qurani. Cara Al-Quran memberikan dan mengajukan isi dan agenda-agenda yang ada di dalam Al-Quran. Cara Al-Quran menunjukkan tajuk-tajuk dan tema-tema yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dia secara umumnya ada 4 tema yang besar. Yang pertamanya adalah at-taqrir, ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan penegasan tentang ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu wa taala, kerasulan dan sebagainya, Islam sebagai agama yang benar, hukum Allah yang mesti dijaga. Kesemuanya ini adalah merupakan takrir ataupun perakuan dan penegasan ayat-ayat berkaitan tentang tauhid, tentang akidah, tentang ibadah, muamalah dan sebagainya. Yang kedua, ada ayat-ayat ataupun khitab di dalam Al-Quran yang berfungsi untuk an-nafyu, iaitu menafikan, menidakkan pandangan daripada golongan Quraisy Makkah yang tidak percaya contohnya tentang wujudnya hari pembalasan dan tak percaya yang manusia yang telah mati akan dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena ini jelas dinyatakan dalam surah An-Naba, surah yang pertama dalam juzuk yang terakhir dalam Al-Quranul Karim. Menidakkan pandangan dan dakwah daripada golongan Bani Israel dan orang-orang Yahudi terhadap nabi-nabi mereka yang mereka itu kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Khitab, bentuk pernyataan dalam Al-Quran juga ada yang berbentuk ta'ajjub. Bahasa Arab ta'ajjub, bahasa kita panggil takjub, menunjukkan rasa kagum kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang Allah cerita tentang waktu duha, siang dan malam, matahari, bulan, bintang, laut, langit itu ada 7 tingkat, bumi juga begitu. Subhanallah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala bila kita baca ayat ini menunjukkan kepada makna ta'ajjub. Dan yang keempat, bentuk khitab, cara bahasa gaya Al-Quranul Karim adalah dalam bentuk istifham, seperti mana dalam surah An-Nahl ayat 72, iaitu gaya ayat pertanyaan. Allah tidak berhajat kepada jawapan. Allah bertanya bukan seperti mana kita bertanya, kita tidak tahu. Tapi Allah itu mengajukan istifham, tidak kurang daripada 22 sebab dan juga tujuan mengapa ayat-ayat Al-Quranul Karim terlalu banyak dalam bentuk istifham ataupun dalam bentuk pertanyaan. Daripada 6,236 ayat Al-Quran, 1,260 ayat adalah dalam bentuk istifham ataupun dalam bentuk pertanyaan yang membawa makna sama ada nak menunjukkan takjub terhadap Allah Subhanahu wa taala, menidakkan dan juga untuk mengingkari ataupun untuk menyindir dan juga merendahkan golongan-golongan kufar. Terlalu banyak bentuk dan cara, tapi lebih daripada 1,000 ayat, hampir 1/5 ataupun 1/6 daripada ayat Al-Quran itu yang ianya dalam bentuk pertanyaan. Bila bertanya ni, dia membawa kepada aras tinggi di dalam pendidikan. Lalu dia menjadikan orang yang membaca Al-Quran, dia tidak hanya statik dan jumud dengan pembacaan yang bersifat tradisi. Ia perlu untuk melabur, berikan lagi masa yang dia ada untuk melihat terjemahan, untuk menyantuni tafsiran, untuk mengambil pengajaran dan tadabbur kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Lantas, bila kita mulakan pengembaraan tajuk prinsip kekeluargaan ini,
dan 83 tempat dalam Al-Quranul Karim disebutkan perkataan zauj ataupun pasangan, ia menunjukkan betapa besarnya agenda kekeluargaan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas pada surah An-Nahl ayat 72 ini, bila Allah kata afabil batili yu'minun, adakah kamu masih lagi nak beriman dan percaya pada perkara-perkara yang batil? Ini adalah merupakan gaya bahasa ataupun uslub istifham, cara ayat pertanyaan untuk menunjukkan litafkir, agar kita sebagai pembaca Al-Quran dapat menggunakan akal fikiran dan berfikir kenapa Allah bertanya dalam ayat yang sebegini. Dan dalam masa yang sama, ia juga nak menunjukkan betapa kita ini amat-amat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sebut 3 nikmat besar dalam ayat ini, iaitu Allah berikan kita pasangan yang baik. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dapat pasangan yang baik. Daripada pasangan yang baik, Allah bagi rezeki yang kedua, lahir anak-anak, dapat cucu-cucu. Orang suka, manusia ini fitrahnya dia suka berbangga. Tanya hari ni, hari raya tahun ni, anak berapa? 3,5. Raya tahun depan jumpa, anak berapa dah? 4,5. Padanya setengah tu penting sebab ia menunjukkan kemajuan dan juga progres. Orang suka bila cerita anak yang sulung tu dekat US, Ulu Sepri, yang nombor 2 dekat UK, Ulu Kinta dan sebagainya. Seronok menceritakan di sana sini dan sebagainya. Dah habis cerita pasal anak, menantu pula masuk. Menantu saya kat sini. Nampak tak bangunan yang tinggi tu? Atas kali itulah pejabat dia. Subhanallah. Itu adalah merupakan fitrah. Manusia suka untuk berbangga dengan anak-anak cucu. Tidak salah, asal sahaja tujuan pasangan itu dan prinsip keluarga itu dijaga, iaitu untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan insya-Allah ada ruang dan ada kesempatan, waktu isyak pun nak masuk dah ni, kurang seminit, kita akan dapat sambung lagi insya-Allah pengajian kita ini. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar mengurniakan kepada kita pasangan yang soleh dan salihah, dan daripada situlah akan lahir keluarga yang salih insya-Allah, seperti mana doa yang dibaca oleh Al-Fadhil Imam kita tadi selepas solat maghrib. Antara yang dibaca doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanallah wal 'asr.